Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurikom bin Jamil daripada 1 BNE Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Kuasa, akan menyampaikan tentang sebuah video yang menceritakan tentang isu yang baru saja tular, di mana dalam klip rakaman yang dimuat naik dalam laman media sosial, pelajar tersebut yang juga penuntut sekolah berasrama penuh mengepung mangsa dan menumbuk perut mangsa sambil tertawa sesama mereka. Banyak pengguna laman sosial yang melihat klip rakaman tular itu masing-masing meluahkan perasaan kecewa dan meminta informasi sekolah mereka dikemukakan bagi memudahkan mereka melakukan laporan polis dan membuat tindakan seterusnya. Kesan buli akan memberikan impak yang besar dan buruk kepada pelajar sekolah. Tidak kiralah sama ada gejala buli daripada segi fizikal ataupun mental. Sejujurnya, buli ini memberi kesan yang banyak kepada mangsa-mangsa buli. Jadi pada pendapat saya, kesan utama gejala buli di sekolah ialah pelajar-pelajar yang dibuli akan berasa takut dan tidak mahu untuk datang ke sekolah. Kita sedia maklum bahawa kebanyakan mangsa-mangsa buli biasanya bersaiz lebih kecil berbanding pembuli. Oleh sebab itu, mereka tidak mampu untuk melawan kerana berasa takut dengan pembuli tersebut. Pembuli biasanya akan menyuruh mereka melakukan sesuatu untuk kepentingan pembuli tersebut. Jika mereka membantah, mereka akan dipukul dan didera. Seperti yang kita lihat dalam video tersebut, pembuli tersebut berkumpul beramai-ramai dan mengajak kawan-kawan untuk membuli dan mendera mangsa buli tersebut. Selain itu, terdapat banyak lagi kesan yang memberi impak yang buruk kepada mangsa-mangsa buli. Antaranya, mangsa buli tidak dapat memberikan tumpuan yang penuh kepada pembelajaran. Jadi ini akan memberi kesan yang buruk dalam prestasi pembelajaran mereka. Hal ini demikian kerana mereka terlalu takut dan sentiasa memikirkan tentang apa yang pembuli lakukan ke atas mereka. Jadi ini akan menyebabkan prestasi akademik mereka merosot dan akhirnya mereka gagal dalam peperiksaan. Dan seterusnya, mangsa-mangsa buli akan berasa stres dan tertekan. Jadi ini yang menyebabkan akan menyebabkan mangsa-mangsa buli itu mengambil jalan mudah dan tidak berfikir panjang, lalu melakukan perkara yang tidak sepatutnya, iaitu seperti membunuh diri, mencederakan diri sendiri dan sebagainya. Kita tidak boleh biarkan gejala buli ini semakin berleluasa kerana ini akan menyebabkan ini akan memberi kesan yang buruk kepada generasi-generasi yang akan datang. Jadi sebelum nasi menjadi bubur, beberapa langkah yang pragmatik dan sistematik untuk mengatasi masalah ini hendaklah dilakukan. Antara langkah yang boleh digunakan ialah kita perlulah mengukuhkan peranan ibu bapa. Kita sebagai ibu bapa hendaklah memainkan peranan untuk menerapkan ajaran agama, moral dan nilai murni kepada anak-anak sejak kecil lagi. Ibu bapa seharusnya mendidik anak-anak mereka mengamalkan sikap saling menghormati dan bertoleransi pada setiap masa. Kerana dalam agama, dalam Islam juga, Islam mengajarkan kita perlulah berkasih sayang antara sesama manusia. Jadi kasih sayang dan perhatian yang secukupnya akan membantu anak-anak mereka membesar dengan sempurna dan menjadi insan yang lebih baik dan menghormati antara satu sama lain. Anak yang berkepribadian terpuji merupakan anak-anak yang membesar dalam sebuah keluarga yang bahagia. Mereka tidak akan tergamak untuk menyakiti dan membuli orang lain kerana ibu bapa telah menyemai ajaran-ajaran agama yang lengkap dan sempurna kepada jiwa mereka. Selanjutnya, tindakan disiplin dan undang-undang ke atas pembuli hendaklah dikaji dan dibunyikan semula. Hal ini demikian kerana tindakan yang dikenakan ke atas mereka pada masa sekarang mungkin tidak menakutkan mereka untuk meneruskan pelakuan buli. Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia mungkin boleh
berunding ataupun bekerjasama dengan pihak polis untuk menangani masalah ini dengan memperketatkan lagi undang-undang tentang masalah buli ini dan memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku-pelaku tersebut.